Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri kuliah ilmu usul fiqh, dan pada malam ini adalah siri yang ke-34 yang akan membincangkan al-awarid al-muktasabah, iaitu halangan-halangan yang boleh menghalang ataupun boleh memberi kesan kepada ahliyatul wujub dan juga ahliyatul al-ada dalam perbincangan berkenaan dengan kelayakan seseorang mukallaf. Baik, pada kuliah-kuliah yang lepas kita telah masuk dalam tajuk al-awarid al-muktasabah, yang mana kita telah pun membincangkan yang pertama al-jahlu, jahil. Yang kedua ialah al-khata', berlaku tersilap, tersalah dalam tindak tanduk kita, dalam percakapan kita. Dan juga al-hazlu, main-main. Kita berlawak, main-main, tidak bersungguh, tetapi rupanya dia ada memberi sedikit kesan kepada ahliyatul ada khususnya. Dan pada malam ni insya-Allah kita menyambung lagi perbincangan berkenaan dengan al-awaridul muktasabah yang keempat, iaitu as-safah. Okey, apa definisi as-safah kan, ataupun safih? Dalam definisi para fuqaha menyatakan bahawa yang dikatakan as-safah itu ialah satu tindak tanduk ataupun pengurusan dalam harta, lebih khusus dalam bab pengurusan harta, di mana pengurusan ini berlawanan dengan kehendak syarak dan juga akal yang sihat dan waras, kan. Tetapi orang itu sebenarnya waras, kan, cuma dia bersifat boros ataupun dia membazir secara membuta tuli, kan. Jadi kita kata as-safih ni bukan kita katakan bahawa dia ni orang bodoh, kan, tetapi lebih mudah ataupun lebih senang difahami. Kita kata as-safih ini adalah mereka yang tidak pandai menguruskan harta, ataupun dalam istilah yang lebih senang difahami ialah mereka yang boros. Okey. Kenapa dianggap as-safih ini ataupun sifat as-safah ini daripada al-awaridul muktasabah, kan? Kerana as-safih ini dalam pemborosan hartanya itu dia melakukan dengan redha dia, dengan ikhtiar dia, bukan paksaan orang, kan, tetapi dia sendiri yang melampaui batas, had penggunaan, had pengurusan harta daripada yang sepatutnya dia melampaui had tersebut. Okey. Dan dia dalam keadaan waras, dia bukan gila. Senang cerita, kan, orang membazir ni, kan, dia bukan orang gila, dia orang normal macam biasa, tetapi bersifat boros. Jadi apa hukumnya, kan? Adakah as-safah ini menghilangkan kelayakan seseorang mukallaf itu, kan, sama ada ahliyatul wujub ataupun ahliyatul al-ada? Okey, jadi secara ringkasnya as-safih ini ataupun sifat as-safah ini tidak menafikan kelayakan seseorang individu, kan, sama ada ahliyatul wujub, sebab kita dah faham ahliyatul wujub ini asasnya ialah al-hayah, adanya hidup. Bila start hidup, Allah bagi roh kepada seseorang mukallaf itu, maka ahliyatul wujubnya telah bermula. Adapun ahliyatul ada bermula ketika dia baligh, dan orang itu adalah orang yang baligh tetapi bersifat boros dalam pengurusan harta, maka secara kita panggil secara prinsip asasnya orang boros ini dia tidak menafikan dan tidak menghalang kelayakan ahliyatul wujub ataupun ahliyatul ada. Dan dia juga mukhatabun bi jami'i taklifat, masih lagi dipertanggungjawabkan untuk melakukan pentaklifan tertentu, ibadat-ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, semua tu dia masih kena ikut, walaupun
dia dikategorikan sebagai orang yang boros. Okey, namun as-safih ini akan memberi kesan kepada beberapa hukum hakam yang kita akan sama-sama lihat nantilah, kan. Dan kesan keborosan ini kita boleh melihat dari segi kita boleh menghalang kalau kanak-kanak kecil yang belum baligh itu apabila dia telah menjadi baligh dalam keadaan dia ni bersifat boros, mungkin sebab mak ayah dia ni terlampau kaya kan, kecil-kecil lagi dah bagi kad kredit. Okey, jadi ketika dia baligh, katalah dia baligh umur 13. Okey, jadi kalau nak ikut orang yang dah baligh ini, kita boleh serahkan pengurusan harta kepada dia tu kan. Tetapi apabila dia ni sebelum dia baligh itu dah bersifat boros, jadi dia baligh dalam keadaan boros, jadi apa hukum dia? Boleh tak kita serahkan pengurusan harta ataupun harta itu diberikan kepada dia untuk diuruskan sendiri, kan? Jadi semua benda ni ada perbincangan para ulama yang kita akan tengok nanti. Baik. Okey, beberapa masalah yang timbul daripada isu as-safah ataupun orang safih ini. Yang pertama ialah daf'ul mal liman balagha safihan, iaitu hukum kita memberi harta kepada mereka yang baligh dalam keadaan safih. Okey. Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, ittifaqul fuqaha, jumhur fuqaha selain daripada Zahiriyah, menyatakan bahawa apabila kanak-kanak itu baligh dalam keadaan safih, maka tidak boleh diserahkan harta kepadanya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kamu memberi harta kamu kepada mereka yang bersifat safih, iaitu yang tidak pandai urus harta, yang boros dalam pengurusan harta, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kamu ni sebagai, kita panggil penjaga, sebagai wali kepada orang tersebut. Jadi ayat ini memberi satu intipati yang penting, bahawa tidak boleh memberikan orang safih ini harta untuk diuruskan. Okey, jadi hanya boleh diserahkan harta kepada seseorang individu yang dah baligh itu apabila nyata ataupun apabila zahir sifat kematangan, kan, kepada individu tersebut. Ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka teslah, uji kajilah anak-anak yatim itu. Maksudnya kanak-kanak yang belum baligh itu, apabila mereka dah baligh, kan, dan kamu dapati ada tanda-tanda kematangan, kan. Jadi ada tanda kematangan macam mana? Contohlah, kalau kita bagi duit ke anak kita lah, kan, RM10 ataupun RM5 lah, dia nak beli air, kan. Jadi dia minta kita RM5, kita pun bagi. Air itu harga RM1. Okey. Jadi bila dia pergi beli air tu, dia nampak ada aiskrim, ada nampak coklat. Jadi dia akan habiskan RM5 tu, walaupun kita dah pesan dah nak beli air saja yang RM1 tu. Dan yang paling kalau kita buat test, yang paling teruk ialah kita bagi RM5, sepatutnya dia beli air tu RM1. Jadi bukan setakat dia beli air, dia beli coklat, dia beli aiskrim, dia beli jajan, kan? Dan dia datang semula kat kita, dia minta lagi RM2. Makna kata semua tu dia habiskan RM7, kan? Yang tu lagi teruk lah, kan? Jadi ada sebenarnya cara ataupun beberapa tip, beberapa cara untuk kita test bagaimana, khususnya kita boleh test untuk anak-anak kita, kan? Setakat mana mereka boleh menguruskan harta ataupun kita panggil jual beli, dalam kuantiti yang sedikit tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita test kepada mereka yang daripada alam kanak-kanak bertukar menjadi baligh. Kita tengok apa indikator
yang boleh menentukan bahawa mereka ni telah matang dalam pengurusan harta mereka, dan sekiranya mereka telah matang, maka bolehlah kita serahkan pengurusan harta itu kepada mereka, kan. Tetapi kalau kita perhatikan zaman sekarang lah, kematangan anak-anak ni sebenarnya dia tidak bermula sebaik saja dia balik, kan. Contohlah kalau anak kita balik umur 12-13 ni, kan, dia masih lagi bersifat kita panggil kanak-kanak, yang mana dia tidak boleh berfikir dengan secara betul lagi, kan. Dia memerlukan sampai umur mungkin meningkat 15, 16, 17 ataupun mungkin 20 tahun baru dia ada sedikit tanggungjawab terhadap harta dia. Itu secara general lah. Okey, jadi bergantung juga kepada keadaan. Yang penting ialah kita dapat pastikan bahawa anak ataupun kanak-kanak itu telah ada kematangan dalam pengurusan harta. Baik, itu pandangan jumhur. Manakala pandangan ulama Zahiriyah, kan, mereka menyatakan bahawa sekiranya seseorang itu telah baligh, maka hendaklah diserahkan harta itu walaupun orang itu bersifat safih, kan. Kerana bagi mereka ar-rusydu, kematangan itu ialah dengan balighnya seseorang individu itu dalam keadaan waras, kan. Adapun definisi ataupun tafsiran as-safah di sisi ulama Zahiriyah, mereka menyatakan bahawa adamul aqli, ketiadaan akal. Okey, jadi pada pandangan Zahiriyah, kalau orang tu dah baligh, maka itu tanda akal dah matang. Jadi kita kena serahkan harta itu dan kita tak boleh tahan. Tetapi jumhur menyatakan kematangan. Dia baligh dengan kematangan lain. Okey, jadi pada pandangan jumhur, ar-rusydu indahum ialah kebolehan ataupun kemampuan seseorang itu untuk dari segi akalnya dan dari segi pengurusan hartanya tidak kita panggil tidak melampaui batas, kan. Jadi sebab itulah jumhur menyatakan di samping baligh, dia kena tengok lagi satu level, iaitu ar-rusydu, kematangan dalam khususnya pengurusan harta. Baik. Dan pada jumhur fuqaha, kan, dalam memahami maksud ar-rusydu ataupun kematangan ini, menarik juga, kan, apabila jumhur ni berbeza pandangan dalam menentukan kematangan. So kalau mazhab jumhur, kan, dalam mazhab jumhur tu pun berbeza pandangan pula dalam menentukan maksud ar-rusydu. Jadi jumhur kepada jumhur yang menyatakan bahawa ar-rusydu itu ialah dia mesti zahir ataupun mesti nyata ada pada individu tersebut. Maksudnya, kalaulah seseorang individu itu baligh, kan, tetapi tidak matang tindakannya, even sampai umur 40, 50 pun tak matang-matang lagi, maka orang itu sebenarnya boleh dikenakan sekatan harta kepada beliau, ataupun yang kita namakan al-hajru ala safih, kan. Ini pandangan pandangan jumhur Syafi'iyah, Malikiyah dan juga Hambali. Begitu juga mazhab Ja'fariyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan daripada mazhab Hanafi, kan. Ini kerana pada pandangan mereka bahawa walaupun orang tu baligh, kan, tetapi sifat kematangan itu tidak ada, maka kita tak boleh bagi. Kerana dibimbangi bahawa orang yang tidak ada kematangan dalam pengurusan harta ini, maka dia akan menghabiskan harta pada benda yang tak sepatutnya. Manakala pandangan Imam Abu Hanifah, kan, dia menyatakan bahawa ar-rusydu itu dikaitkan dengan maksimum umur 25 tahun. Okey. Jadi dia kata dia bersetuju kalau sifat matang itu tidak ada pada individu,
maka tidak walaupun dia dah baligh tapi tak boleh bagi harta kepada individu tersebut. Namun pada pandangan Imam Abu Hanifah, apabila individu tersebut berumur 25 tahun, dah sampai umur 25 tahun, maka dia ni bersifat safih ataupun tidak, kita kena bagi harta dia. Sebab apa? Sebab bagi Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan bahawa orang yang umur 25 tahun ini kebiasaan, ini pandangan dia, kebiasaannya akan matang. Kan? Jadi dia membina hukum alal ghalib, kan, pada kebiasaannya, kan. Dan kita pun selalunya kan zaman sekarang umur 25 dah habis belajar, kan, dah start kerja dan dah mula fikir tanggungjawab, kan. Selagi mana kita tak bekerja, selagi mana kita tak mendirikan rumah tangga, mungkin kita ni masih bersifat kekanakan, kan. Tapi orang yang umur 25 tahun itu pada lazimnya, pada ghalibnya akan bersifat matang, kan. Jadi pandangan Imam Abu Hanifah sedikit ada kelainan apabila beliau meletakkan had untuk kita melakukan sekatan kepada orang safih ini setakat umur 25 tahun sahaja. Okey. Jadi daripada pandangan jumhur dan juga Imam Abu Hanifah ini, kalau mengikut Dr. Abdul Karim Zaidan, beliau mentarjihkan pandangan jumhur. Sebab bagi beliau, beliau bersetuju dengan pandangan jumhur, di mana orang yang boros ataupun tidak pandai menguruskan harta ini, walaupun dia umur berapa sekalipun, 40 tahun, 50, 60 tahun, tapi kalau orang ini terlalu boros, maka boleh dikenakan sekatan al-hajru ala safi, dan kita boleh untuk tidak memberi harta kepada individu tersebut. Kan? Kerana apa? Kalau kita bagi duit tu kat dia, habislah. Kan? Dia akan belanjakan kepada benda-benda yang tak manfaat dan sebagainya. Baik. Isu yang kedua. Itu dari segi umur, baligh, kematangan dan sebagainya. Isu kedua ialah hukum al-hajru ala safih, iaitu kita melakukan sekatan pengurusan ataupun mungkin istilah beku akaun, ataupun kita panggil menghalang, kita tak bagi duit kepada orang yang safih ini, sebab kita tahu dia ni boros, dapat kad kredit habis, kan. Limit ada 10,000, tak sampai 2-3 minit. Macam-macam dia beli, kan. Jadi boleh tak kita mengenakan sekatan al-hajru ala safih ini? Okey. Juga ada pandangan di kalangan para fuqaha kita. Pandangan pertama menyatakan yang terdiri daripada jumhur Syafi'iyah, Al-Hanabilah, Al-Malikiyah dan juga Ja'fariyah. Begitu juga pandangan Imam Abu Yusuf dan juga Muhammad daripada mazhab Hanafi. Kan? Mereka menyatakan bahawa orang yang safih boleh dikenakan sekatan, iaitu harus ataupun boleh kita kenakan al-hajru ala safih apabila berlaku keborosan dalam pengurusan harta. Kan? Dan adapun pandangan Imam Abu Hanifah dan Zahiriyah menyatakan bahawa tidak boleh kita kenakan sekatan. Kan? Okey. Saya hanya simpulkan dan ringkaskan perbincangan jumhur dan juga Imam Abu Hanifah ini. Kenapa Imam jumhur menyatakan boleh kita menyekat ataupun mengenakan sekatan kepada pengurusan harta berdasarkan dalil naqli dan juga akli. Dan antara dalil naqli yang digunakan oleh jumhur, fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumil lahu falyumlil waliyuhu bil adl. Sekiranya orang yang mempunyai hutang itu berlaku safih, berlaku boros ataupun lemah ataupun tidak mampu untuk merencanakan ataupun untuk merekodkan hutang piutang itu, maka hendaklah walinya menguruskan benda tersebut ataupun perkara tersebut. Jadi berdasarkan ayat inilah jumhur menyatakan bahawa boleh dikenakan sekatan ataupun yang kita katakan al-hajru al-safih. Okey. Dan dari segi dalil akli secara ringkasnya ialah jumhur menyatakan bahawa orang boros ni dia tak fikir panjang. Kan? Ada saja duit di tangan dia, maka dia akan habiskan. Kan?
Jadi saya teringat ada dalam satu seminar, ada satu dalam seminar fiqh lama dahulu, ada satu soalan. Soalan ini ditanyakan bukan orang itu berhadapan dengan orang, tapi dia cerita bagi pihak orang lain. Dia kata ada satu kisah, keluarga ini kematian si ayah. Jadi ada di kalangan anak lelaki, abang ke adik lelaki dia tu penagih dadah. Jadi bila kita katakan bahawa pembahagian harta pusaka, jadi penanya bagi pihak keluarga tu, dia tanya, boleh tak kalau yang si abang lelaki ini ataupun saudara lelaki ini tidak diberikan faraid? Sebab apa? Sebab kita tahu dapat duit kat dia, pakai beli dadah lah jawabnya. Dia tak fikir dah nak gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih wajib, tapi dia akan gunakan dan habiskan untuk Allahumma salli untuk dadah. Okey. Jadi sebenarnya dalam isu tersebut, kita kena faham sebab faraid ini adalah ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Lizzakari mislu hadzal unsayain. Anak lelaki akan dapat 2 bahagian berbanding anak perempuan dapat 1 bahagian. Okey. Jadi sebenarnya dalam isu soalan tadi itu, dia ni memang kita dah tahu dah penagih dadah. Okey, tetapi dia adalah anak lelaki. Maka dia berhak untuk mendapat bahagian dia mengikut hukum faraid. Tetapi orang tanya, "Ustaz, kalau kita bagi duit kat dia memang pakai habis lah." Okey, jadi caranya ialah kita melakukan al-hajru ala safih. Kita melakukan konsep sekatan kepada akaun dia. Macam mana kita nak buat? Okey. Kita mungkin boleh dapatkan perintah mahkamah, dari segi pembahagian faraid itu wajib, dia berhak dapat hak dia, tetapi kita boleh kenakan al-hajru ala safih, iaitu sekatan ataupun mungkin kontrol pengawalan kepada akaun tersebut. Okey. Saya cerita dulu dalil ni sebab saya nak cerita satu lagi kisah yang menarik. Itu yang berlaku dalam keluarga saya sendiri, bagaimana konsep al-hajru ala safih ni dapat membantu. Yang mana cerita ni kalau sentuh bab al-hajru ala safih, saya akan cerita kisah ni. Okey. Jadi jumhur menyatakan boleh kita melakukan al-hajru ala safih, kita mengenakan sekatan kepada orang yang safih. Manakala Imam Abu Hanifah dan juga Zahiriyah menyatakan tak boleh. Bila orang tu dah baligh, kalau Zahiriyah dia kata once orang tu baligh, kita bagi harta kat dia. Dia nak boros ke bazir ke, itu urusan dia. Dan Imam Abu Hanifah kata bila dah baligh tetapi dia masih bersifat boros, maka kita boleh hold dulu. Tetapi apabila dia dah capai umur 25 tahun, maka kita tak boleh lagi dah untuk mengenakan sekatan kepada harta beliau. Jadi pada pandangan Imam Abu Hanifah, seperti mana yang kita sebutkan tadi, dia pada lazimnya, pada kebiasaannya, umur 25 tahun ke atas ni, dia dah bersifat matang, dia dah fikir tanggungjawab. Jadi kita tak boleh dah kacau pengurusan harta dia, kan. Okey. Dan sekali lagi Dr. Abdul Karim Zaidan sebenarnya mentarjah pandangan jumhur, iaitu boleh kita mengenakan sekatan ataupun kontrol ataupun pembekuan akaun. Pembukaan akaun ni bukan bermaksud kita tak bagi duit dia langsung, kan, tetapi kita kontrol macam mana. Ni yang kisah saya nak cerita ni. Ini berlaku kepada keluarga saya, kan. Iaitu lebih kurang dua ataupun 3 pupu saya. Ada 2 beradik lelaki, kan, adik dengan abang. Jadi si adik ni dia hanya bekerja sebagai tukang kebun sekolah. Kita maklumlah tukang kebun sekolah, kan, beberapa tahun dulu gaji RM500 je. RM500. Okey. Dia memang tidak berpendidikan tinggi, kan. Jadi dia hanya yang si adik ni. Si adik bekerja sebagai tukang kebun sekolah dengan gaji RM500. Okey. Yang si abang dia pula samsing kampung dia, kan. Keluar masuk penjara tu biasa lah, kan. Jadi
dah abang ni samsing kampung, tak kerja tetap. Jadi bila adik dia dapat gaji tukang kebun sekolah yang RM500 sahaja, okey, jadi dia duk pau adik dia kan. Jadi adik dia ni apa, tak seronok lah sebab dah lah gaji sikit kan, gaji kecil, abang pula duk pau. Jadi dia mai jumpa ayah saya. Ayah saya ni polis kan, polis pelabuhan lah kan. Dan ayah saya memang garang. Jadi dia mai jumpa ayah saya, dia ceritalah kan, Pak Ngah kan, saya apa kerja dapat gaji tiap-tiap bulan, tapi abang saya yang samsing kampung ni duk mai pau saya. Macam mana nak buat Pak Ngah kan. Lepas tu ayah saya kata tak apa, lah ni macam ni, duit hang ni biar aku yang simpan kan. Kad ATM hang ni bagi Pak Ngah yang simpan. Jadi kalau hang perlukan duit, hang mai jumpa Pak Ngah kan. Jadi dia pun bagilah ayah saya simpan kad ATM dia tu, dan bila dia perlukan duit, dia akan datang rumah saya minta duit untuk belanja dia. Masa tu dia belum kahwin lagi. Jadi beberapa tahun ayah saya kontrol, yang mana saya namakan konsep ini adalah Al-Hajru ala Safih. Al-Hajru ala Safih bukan disebabkan si adik, tetapi disebabkan gangguan abang yang samsing kampung tu kan. Jadi kita nak kontrol, sebab tu dia bukanlah Al-Hajru ala Safih ya. Sebab kalau As-Safih itu ialah orang yang boros, orang yang tak reti urus harta. Yang si adik ni dia bukan safih, tetapi dia nak kontrol duit dia tu daripada dipau oleh si abang. Jadi ayah saya mengenakan konsep al-hajru atas akaun dia kan, iaitu kontrol akaun si adik. Dan ayah saya ni memang garang kan. Jangan kata kami kan, yang abang dia yang something tu pun takut dengan ayah saya. Jadi dia tak kacau, dia tak berani kacau dah adik ni. Sebab apa? Sebab bila dia nak duit, dia minta kat adik dia kata pergi jumpa Pak Ngah kan. Jadi dia takut. Jadi terselamatlah duit si adik ni. Dan setelah beberapa tahun ayah saya kontrol pengurusan harta si adik ni kan, dia boleh beli motor, kemudian dia boleh kahwin kan, walaupun dia hanya bergaji RM500 kan. Jadi nak cerita bagi ialah dari segi realiti hidupnya, dari segi realiti hidup kita, apabila kita berhadapan dengan masalah keluarga kan, orang ni boros dan sebagainya, okey, kalaulah benda itu kita boleh selesaikan di kalangan ahli keluarga sendiri ya, maksudnya kita berjumpa dengan orang yang dihormati ya, di kalangan keluarga tersebut ataupun yang ditakuti kan, maka kita boleh buat kan? Dan itulah konsep al-hajru sebenarnya. Okey, mengenakan sekatan, kita kontrol, kita kawal pengurusan harta dan sebagainya untuk menjamin tidak ada pihak yang teraniaya ataupun ternafi hak, ataupun duit itu dibazirkan dengan begitu sahaja kan. Sebab kalau realiti hidup kan pada zaman sekarang ni, kalau orang yang bergaji 3,000 di sebelah KL ni dipanggil miskin bandar kan. 3,000 tu nampak macam banyak tu gaji fresh graduan tu kan. Tetapi kalau duduk di KL itu adalah miskin bandar. Okey, tak cukup sebenarnya kan, dengan sewa rumah mungkin 1,000, kereta kalau kita ambil beli Azia Myvi pun dah 300-400 sebulan kan. Makan lagi, minyak, tol dan sebagainya kan. Itu kalau hidup seorang. Kalau berkeluarga lagi-lagilah kan, nak kena tanggung khususnya anak, pampers, susu dan macam-macam kan. Jadi orang yang kadang-kadang setengah orang yang dia tidak boleh mengurus harta dia ni kan, dapat gaji hari ni juga habis kan. 30 hari lagi nak jumpa gaji yang baru tu, dia dah habis wang kan. Kalau habis wang gaji dia, dalam akaun dia ada 2-3 juta boleh tahan. Ini dalam akaun pun sekupang pun tak ada. Itu yang pentingnya konsep al-hajru ala safih. Okey, seterusnya ialah masalah ketiga ialah bila boleh dikenakan al-hajru ala safih, bila boleh dikenakan sekatan ini.
Juga ada pandangan di kalangan para fuqaha kita, secara ringkasnya, setengah fuqaha menyatakan bahawa tak perlu tunggu arahan mahkamah, dan mazhab kedua menyatakan kena tunggu arahan mahkamah. Dan sebenarnya kalau nak lebih menjamin, mungkin dari segi keselamatan, dari segi penghormatan, dan ketaatan pengurusan dan pengawalan harta itu adalah lebih baik kita dapatkan daripada arahan mahkamah. Dan itu secara ringkaslah. Okey. Kemudian masalah yang terakhir dalam bab ini ialah berkenaan dengan hukum tasarrufat ataupun hukum transaksi, hukum tindak tanduk orang yang safih yang telah dikenakan sekatan kepada hartanya, kan. Jadi hukumus safih yang dikenakan sekatan ke atasnya itu sama hukum dia macam kanak-kanak mumayyiz, kan. Jadi dia macam mana? Ingat balik tak? Kanak-kanak mumayyiz, hukum dia macam mana? Iaitu segala tindak tanduknya memerlukan keizinan wali, kan. Katakanlah mahkamah bagi kuasa kepada bapa saudara. Contoh macam tadi kes dalam keluarga saya tu, kan. Bagi keizinan dekat bapa saudara untuk kontrol. Jadi orang yang safih ini kalau dia nak membelanjakan harta dia tu, dia kena minta izin. Nak minta izin macam mana? Sebab senang cerita, kad ATM tu wali ataupun pengurus tu dah yang jaga. Jadi kalau dia nak duit, dia akan datang dekat wali minta untuk untuk keluarkan sedikit. Dan wali tu pun kena tengoklah untuk keperluan apa, makan minum ke, pengajian ke dan sebagainya. So sekadar yang perlu, kan. Jadi pengurus tu dia orang yang adil, orang yang fiqah, boleh menguruskan. Baik. Kalau tindak tanduk je itu akan memberi darar, bahaya, keburukan kepadanya semata-mata. Contoh dia nak sedekahkan duitnya kepada mak tafis, contoh dia nak sedekah semua, kan. Kalau nak sedekah tu bukan tak boleh, kan. Tapi dia nak sedekah semua, kan, menyebabkan dia langsung tak ada duit, maka itu tak dibenarkan, kan. Sebab apa? Sebab nanti dia akan menyusahkan pula orang lain, kan. Dan sekiranya tindak tanduk itu adalah manfaat semata-mata kepada dia. Contoh orang bagi duit, kan. Orang nak bagi duit raya kat dia, dah besar panjang, orang nak still nak bagi hebah, kan. Boleh tak? Jawapannya boleh. Tetapi lebih baik harta itu diberikan kepada pengurus yang menguruskan hartanya itu. So dia pendek cerita, as-safih al-mahjur alaih ini, dia hukum dia sama macam kanak-kanak mumayyiz. So kalau kita masih ingat lagi bincang kanak-kanak mumayyiz, maka itulah jawapannya. Jadi alhamdulillah kita dah mengetahui sedikit sebanyak tentang hukum as-safih ni. Dan kena ingat dalam bab as-safih ni dia hanya melibatkan pengurusan harta sahaja, kan. Sekiranya orang safih itu, orang boros itu membunuh orang, kan, dia tetap dikenakan qisas, kalau sengajalah, kan. Kalau dia mencuri, minum arak, berzina, maka orang itu dia tetap dikenakan hukuman hudud yang sesuai dengan jenayah yang dilakukan. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang aqil dan juga baligh. Cuma dari segi pengurusan harta sahaja adalah seperti mana yang kita bincangkan sebentar tadi. Okey, diharapkan dengan perbincangan pada malam ini dapat memberi satu informasi dan juga ilmu kepada kita berkenaan dengan al-awaridul muktasabah yang keempat, iaitu as-safah. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.